Datuk, baru-baru ni kita dikejutkan. Negara agak gempar dengan isu Mahkamah Syariah yang kononnya telah digugat. Itu pada pandangan sebahagian pihak. Ada juga yang melancarkan kempen Jumaat berduka cita kerana katanya keputusan itu diumumkan pada hari Jumaat. Jumaat bergelap dan sebagainya. Kita melihat respon masyarakat Muslim, ada yang positif, ada yang negatif. Ulasan-ulasan daripada semua pihak itu sangat rancak dan begitu, ada yang panas, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang kata Mahkamah Syariah sudah dibatu nisankan. Ada yang kata Mahkamah Syariah sudah berkubur dan sebagainya. Ada juga yang melihat, Datuk, pertembungan apa yang berlaku itu antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Sedangkan kalau kita melihat latar Malaysia ini, sejak daripada puluhan tahun dahulu memang hangat isu negara Islam, undang-undang Islam, undang-undang syariah. Jadi mungkin Datuk boleh memberi pencerahan awal. Dan saya mengajak kita semua yang menonton Fikrah dan Hujah, mauqif kita, stand kita, senantiasa tegas, amanah dan bersifat sederhana, waras dan tidak dipengaruhi dengan apa-apa sentimen. Mungkin Datuk boleh beri pencerahan sikit tentang undang-undang syariah, undang-undang Islam dan Malaysia tu sendiri dengan perlembagaan yang sudah termaktub puluhan tahun. Mungkin Datuk boleh memberikan gambaran supaya masyarakat nampak letak isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Kan? Ini satu tajuk yang sensitif. Ya. Tapi kita harap orang mendengarnya dengan teliti untuk kita faham. Kita yang bercakap ni, Alhamdulillah, kita bukan orang yang di tepi jalan. Kita pihak yang ada kepentingan juga sebagai pihak autoriti agama. Kalau isu ni nak dianggap begitu sensitif, dia sensitif lah di peringkat kita lah, kerana kita lah yang terlibat secara langsung. Pertama, kita kena saya sikit nak bawa latar umat Islam dalam sejarah mereka dengan perundangan ataupun perlembagaan negara orang Islam. Selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah, timbul kelihatan orang Islam tak ada dia punya payung utama itu, iaitu khalifah. Walaupun khalifah Osmaniyah itu sendiri ada pro and con pada akhir-akhirnya, akhir-akhir zaman dia. Tetapi bila tak ada khalifah ni, dia jadi macam negara-negara Islam pula dijajah oleh berbagai penjajah. Kita terima nasib dengan British. Ada yang terima dengan Belanda, ada yang terima dengan Italy dan Spain dan seumpamanya. Bila penjajah keluar, kemerdekaan berlaku di dalam negara orang Islam. Dan penjajah apabila meninggalkan, terutama British. British ni adalah negara yang mana mereka ini ahli undang-undang. Sebab tu kita dapati, saya selalu sebut, negara yang ditawan oleh British ataupun negara yang dijajah oleh British lambat untuk merdeka. Sebab British ni apa-apa dia pergi pada undang-undang. Walaupun dia memang nak penanya satu orang tu, tapi dia pergi ke mahkamah, ada perbicaraan. Dia ahli undang-undang. Sebab tu tokoh-tokoh kita dalam negara kita, ahli politik kita pun kebanyakannya pergi ambil undang-undang British. Balik. Gandhi pun pergi belajar undang-undang British. Kerana British dengan undang-undang memang mereka begitu sifatnya. Kita apa? Bila British dan juga negara-negara lain samalah, Spain ke Itali dan seumpamanya, meninggalkan negara-negara orang Islam, mereka meninggalkan siat undang-undang. Tapi kita cakap dalam kerangka Malaysia, dan kerangka Mesir juga ada sejarahnya dengan France dan seumpamanya. Undang-undang yang ditinggalkan itu digubal dan oleh sebahagiannya campur tangan British. Tapi juga membabitkan tokoh-tokoh perundangan di kalangan orang Islam sendiri. Ada penglibatan Muslim. Cumanya apabila berlaku kebangkitan orang Islam. Kebangkitan Islam apabila berlaku, nampaknya sasaran utama yang dianggap sebagai tidak Islamik bagi kerajaan-kerajaan yang memerintah selepas peninggalan penjajah, yang ditentang oleh golongan Islamis, ialah penentangan terhadap undang-undang. Maka isu perlembagaan kafir, negara tidak Islam,
dan mereka fokuskan tidak Islamnya negara itu kerana undang-undangnya negara itu tidak melaksanakan undang-undang hudud secara spesifik. Ini era 80-an kalau kita tengok perjuangan untuk undang-undang potong tangan, untuk undang-undang dan seumpamanya. Walaupun sekarang ni macam dah senyap. Tapi itulah benda yang disebut dahulu. Kena fokus mutlak mereka ke itu. Sehingga kalau nak disuruh berikan definisi negara Islam pun, mereka definisikan negara Islam yang mereka nak bentukkan itu ialah negara yang buat hudud. Seolah-olah itu. Kalau tak ada yang tu, maka itu negara itu seolah itu kayu ukur. Seolah-olah negara-negara yang ada ni negara kafir, kufur, perlembagaan penjajah, jahiliah, kafir kerana itu. Jadi ini menyebabkan sebahagian orang Islam tak sempat untuk mempunyai prasangka yang lebih lunak untuk melihat positif kekuatan undang-undang negara yang mereka itu sendiri, elemen-elemen Islam atau spirit Islam yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Maksud Datuk undang-undang yang ditinggalkan oleh yang digubal, yang dia tinggalkan. Kerana undang-undang itu sendiri melalui proses dah. Kena parlimen, ada perubahan, tapi hati nurani yang asal itu, walaupun ada campur tangan pakai undang-undang penjajah, ada tangan orang Islam. Kemudian parlimen membabitkan ramai juga orang Islam yang ada latar orang Islam. Bukan saja di Malaysia, negara-negara lain. Maksud Datuk, kalau kita nak bagi cerah untuk konteks Malaysia ni, mahkamah sivil, kita sebut sivil, undang-undang sivil itu maksud Datuk ada ruh syariah tu di situ? Ada ruh syariah di situ. Soal adakah dia 100% syariah itu bukan, tapi adakah ruang untuk syariah itu ada ataupun tak? Ada. Okey, itu dulu. Itu dulu, okey, baik. Kemudian kita dalam syariat negara kita ada undang-undang di mahkamah sivil, mahkamah syariah. Mahkamah syariah di negeri-negeri, di bawah kuasa negeri nanti mungkin Ustaz Nazim boleh sebut sikitlah komen tentang kuasa negeri ini macam mana dia ditubuhkan. Mahkamah syariah ni menjalankan undang-undang Islam. Kerana bila kita sebut undang-undang Islam, kita mana ada undang-undang Islam kat mahkamah syariah? Kerana kita telah menyempitkan tadi, kesan tadi, undang-undang tadi. Undang-undang Islam itu bagi dia adalah hudud. Mahkamah syariah menjalankan undang-undang Islam walaupun tak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya, tapi undang-undang Islam antaranya apa? Nikah kahwin. Walaupun di atas mazhab fiqh, tapi mazhab fiqh itu ialah mazhab fiqh, walaupun sama ada Syafi'i ke ataupun Hanafi ataupun ialah fiqh Islami. Fiqh Islami. Hatta kalau nak buat hudud pun atas fiqh, atas fiqh mazhab. Okey, tapi maksudnya ada undang-undang. Dia nak cerai, nak hukuman awak berpisah tak berpisah, hak hadanah, siapa jaga, harta pusaka. Ini semua adalah yang diputuskan di dalam mahkamah itu ialah undang-undang Islam. Hukum Allah. Hukum Allah yang dicermakan melalui ijtihad fiqh sebagainya, tapi hukum Allah pada terasnya adalah hukum Allah. Jadi boleh kita katakan Malaysia melaksanakan hukum Allah. Melaksanakan hukum Allah. Cumanya ada bahagian yang dia tak laksanakan, iaitu beberapa perkara yang membabitkan hudud. Dan bagi hukum kesalahan-kesalahan di dalam syariah, bukan semuanya hudud. Ada banyak, bahkan kebanyakannya ta'zir. Suami langgar tak patuh tak bagi nafkah ke isteri, denda suami ke, boleh penjarakan suami ke, boleh. Ini semua ta'zir, dan ta'zir ini ada di dalam syariah. Kerana alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang yang Allah berikan kedudukan kuasa atas muka bumi, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Suruh pada ma'ruf tu luas, segala kebaikan, dan mencegah munkar tu begitu luas, termasuk juga melaksanakan undang-undang ta'zir. Ta'zir hukum Allah. Ta'zir hukum Allah. Di dalam maksudnya menghukum orang yang bersalah, yang mana tidak ada peruntukan syariah. Suami umpamanya buat kat isteri, hatta orang langgar lampu merah, kalau kerajaan hukum, itu sebenarnya hukum ta'zir, dan itu adalah sesuatu yang diredai dari segi agama, kerana perbuatan dia membahayakan hamba-hamba Allah yang lain. Okey, yang ni orang tak nampak. Mereka sangka tu bukan hukum Allah. Mereka kata lagi tak potong tangan itu saja hukum Allah. Ta'zir pun hukum Allah. Allah suruh juga. Sebab tu sebelum nak pergi, sebab tu Islam iktiraf ni. Kerana tujuan ta'zir apa semua ni apa dia? Tahqiqul adalah.
Merealisasikan merealisasikan apa nama keadilan, Hmm. justice. Sebab itu bila Nabi ditindas di Mekah, di dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi suruh sahabat pergi mana? Habasyah. Habasyah. Nabi kata, fa inna bil Habasyah malikan la yudlamu ahadun indahu. Fantaliqu bil Habasyah hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhraja. Kerajaan Kristian, Kerajaan Kristian tapi adil. adil. Nabi kata sesungguhnya di Habasyah ada raja. Raja tu Kristian, Najashi. Dia tak masuk Islam lagi masa tu. Pemerintahan dia Kristian. Dia tidak menzalimi seseorang di sisinya. Tidak dizalimi seseorang di sisinya. Kamu pergilah kepadanya. Sehinggalah Allah menjadikan untuk kamu jalan keluar. Maksudnya Nabi iktiraf kerajaan Kristian yang Bagi keadilan. memberikan keadilan. Nabi puji. Apatah lagi negara yang dipimpin oleh orang Islam yang buat undang-undang yang memberikan keadilan kepada ni. Ya, kita tahu ada upaya undang-undang hudud tadi, tapi jangan kita katakan tidak ada ditegakkan apapun syariat Allah di Langsung. Malaysia. Tak tepat. Bukanlah maksudnya tak dilaksanakan langsung. Jangan macam itulah. Kita kata ada beberapa perkara yang belum ditegakkan. Itu betul. Ada juga maksiat yang tak ditegah. Betul. Tapi menafikan total, tak betul. Sebab itu kita pergi kepada kerajaan mana-mana pun, wajib dah kita taat ulul amri. Dalam hal-hal yang tak bercanggah dengan syarak ni, wajib. Kita pergi duduk Malaysia ke, kita pergi Saudi ke, kita pergi Mesir ke, kita wajib dah taat. Ini bukan hudud nak taat apa. Langgar pergi lampu merah, buang pergi sampah merata pun. Tak boleh. Wajib taat ulul amri dalam hal-hal yang seperti Dan itu. kalau kita nak balik pada apa yang Datuk sebut tadi, sikit lah kan, sebelum kita pergi kepada Ustaz Nazim. Artinya kalau kayu ukurnya hudud sebagai satu-satunya hukum Allah, tidak ada kerajaan Islam dalam dunia ini melainkan mungkin Saudi. Saudi yang buat. Saudi buat. Dulu ada percubaan nak buat di Libya. Tanpa baca fatwa Mustafa Zarqa, dia akan sebut, apabila dia tanya pada Syekh Mustafa Zarqa, Syekh Mustafa Zarqa alim fiqih, marja' mazhab Hanafi dan bahkan umat Islam. Sebelum guru Syekh Qaradawi, Abu Zahrah, Mustafa Zarqa, ini adalah tokoh-tokoh fiqh. Mustafa Zarqa tidak bersetuju untuk mereka kelang kabut buat hudud di Libya. Apabila ditanya oleh kerajaan Libya nanti sebab perlu masa untuk dilihat. Maksudnya Libya pun tak buat lah. Dan ada negeri seperti Sudan pernah buat hudud seketika dan kemudian tarik balik disebabkan syarat tu tak cukup. Bukan hudud tu tak bagus, syarat tu tak cukup. Syarat pelaksanaan syuhud. Kalau kita nak tengok, kalau kita nak hukum semua negeri yang tak buat hudud sebagai kerajaan kafir, kita tak ada kerajaan orang Islam dalam dunia. Kalau nak kata ada kelemahan, kekurangan kerajaan-kerajaan kita ni, itu betul. Cuma seperti yang Datuk sebut awal tadi lah, orang Muslim, kebanyakan Muslim kita mungkin tak melihat prosedur undang-undang kahwin, undang-undang dia tak rasa kata syariat wakaf, zakat dan sebagainya ni sebagai sebahagian daripada undang-undang zakat, Allah. Pelaksanaan zakat, maib samit zakat bagi pada asnaf, itu syariat. Itu pelaksanaan syariat. Itu yang Nabi buat. Kalau kita lihatlah hayat Nabi, berapa orang saja yang potong tangan. Yang lain tu Nabi membahagikan harta, membahagikan kekayaan yang ada di kalangan rakyat. Sehingga kadang-kadang, dululah sampai sekarang pun sebahagian grup Islam masih ada. Dia bila sebut nak buat Islam ni, dia terbayang undang-undang tu lah. Dia tak terbayang tentang tata kelola yang baik, negeri yang bersih. Dia tak terbayangkan khidmat kesihatan yang baik untuk rakyat, pendidikan yang bagus, membangunkan masyarakat Muslim, membangunkan akhlak, yang ni tak termasuk dalam fikiran dia sangat. Dia kata lagi tak ada tu sebab tu dulu lah, sekarang tak tahu mungkin ada lagi tak. Sanggup maki hamun orang pasal isu hudud, padahal maki hamun tu canggah syariat. Dia nak tegak kerana dia kata dia nak tegak syariat. Maki mencarut kerana nak tegak syariat, padahal dia melanggar syariat. Jadi itu berlaku dulu. Sekarang ni mungkin dah kot kan zaman. Okey,